Malaysia mempunyai lebih 30 juta penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kesejahteraan ekonomi dan negara menjadi tunjang utama keamanan dan kemajuannya. Namun, apa yang ramai tidak tahu, satu perjanjian dahsyat bakal merubah segalanya. Ramai yang tidak tahu apa itu TPPA. TPPA atau Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik merupakan perjanjian rahsia dan penuh dengan tipu hera. TPPA sebenarnya adalah penjajahan ekonomi alam baru yang mencagarkan kebebasan, hak dan kedaulatan sesebuah negara anggota. Ia merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 12 buah negara termasuk Malaysia. Berbagai pihak telah menyatakan kebimbangan mereka, termasuklah pakar-pakar ekonomi, pemimpin dunia serta tokoh akademik dalam dan luar negara. Anda mungkin sebahagian daripada episod Keluarga Hakim yang bakal menjadi mangsa TPPA. Inilah Keluarga Hakim, sebuah keluarga biasa sebagaimana keluarga-keluarga yang lain di negara ini. Hakim merupakan seorang kontraktor berjaya yang banyak menyumbang kepada pembangunan Malaysia melalui penglibatan syarikatnya dalam kontrak pembinaan prasarana dan infrastruktur kerajaan. Selepas TPPA ditandatangani, syarikat hakim perlu bersaing secara langsung dengan syarikat luar yang lebih besar dana serta keupayaan teknikal mereka. Hakim sebenarnya telah hilang keistimewaan untuk bersaing di negaranya sendiri dan mungkin tidak berpeluang berniaga di peringkat antarabangsa. Bagaimana pula nasib kontraktor dan pembekal lain yang bakal terkesan dengan syarat-syarat ketat TPPA? Hakim juga sedang menanggung kos perubatan isterinya, Nadia, yang mengidap parah. Kos bagi merawat Nadia dijangka meningkat sehingga 3 kali ganda setelah TPPA dikuatkuasakan nanti. Nadia sudah tidak boleh mendapat akses kepada ubatan murah kerana TPPA telah meluluskan cadangan untuk memanjangkan tempoh paten ke atas ubat-ubatan. Kerajaan tidak akan berani bertindak kerana bimbang di saman syarikat farmasetikal antarabangsa yang memonopoli paten ubat-ubatan. Bagaimana pula nasib pesakit jantung, kencing manis, darah tinggi, barah, AIDS dan lain-lain yang bergantung kepada ubat-ubatan murah dan nasib pengeluar ubatan generik tempatan? Azrul, anak sulung hakim, merupakan pelajar tahun akhir jurusan multimedia. Mungkin akan terpaksa bersaing dengan graduan negara anggota TPPA lain bagi mendapat pekerjaan. Azrul juga terpaksa membayar harga yang lebih tinggi ke atas buku serta perisian komputer yang diperlukan sekiranya TPPA terlaksana berikutan kawalan terhadap Akta Hak Cipta. Bagaimana kerajaan dapat menjamin peluang pekerjaan yang lebih adil kepada graduan seperti Azrul atau memastikan negara tidak terperangkap dengan kekangan Akta Hak Cipta yang dimonopoli syarikat-syarikat Amerika? Bagaimana memastikan budaya kreatif dan inovatif dapat diterap oleh Azrul dan ratusan ribu pelajar tempatan apabila TPPA dilihat hanya mahu menyekatnya? Makcik Timah, ibu kepada hakim, berumur 71 tahun, sudah lama mendapatkan ubatan bagi penyakit kencing manisnya di hospital kerajaan. Lazimnya, Makcik Timah cuma membayar sebanyak RM1 sahaja setiap kali ke hospital kerana kos rawatan tersebut ditanggung kerajaan dan bekalan ubat-ubatan pula merupakan ubat generik. Apakah maksud ubat generik? Ubat generik adalah ubat yang menggunakan ramuan dan memberikan kesan yang sama dengan ubat yang dipatenkan. Bahkan harganya lebih murah berkali ganda. Oleh kerana itu, ubat generik menjadi pilihan utama. Apabila subsidi terhapus kerana perlu akur dengan tuntutan sama rata TPPA, kerajaan terpaksa menggunakan ubatan berpaten yang jauh lebih mahal. Warga emas seperti Makcik Timah dan yang kurang berkemampuan pastinya terseksa. Bagaimana kerajaan dapat menjamin bekalan ubatan murah tanpa berdepan tindakan saman oleh syarikat antarabangsa? Hakim sudah tentu risau dengan peningkatan kos sara hidup keluarganya yang pasti meningkat. Apatah lagi mengenangkan prospek perniagaannya yang semakin mengencur. Bagaimana nasib Azrul dan anak bongsunya, Lokman, yang masih bayi? Hakim pastinya tidak bersendirian kerana TPPA bakal memperjudikan masa depan ramai keluarga seperti keluarga Tan, keluarga Subra, keluarga Kalang dan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, kaum, latar belakang pendidikan,
ekonomi ataupun politik. Para petani dan nelayan akan dinafikan hak mendapat subsidi dan program bantuan. Mereka juga perlu tunduk kepada monopoli syarikat agro besar. Beranikah kerajaan meneruskan subsidi ke atas nelayan dan petani serta berdepan risiko tindakan undang-undang daripada syarikat asing? Tanggungjawab asasi kerajaan untuk menjaga kebajikan pelbagai golongan yang memerlukan akan terganggu kerana sebarang bantuan, geran, sokongan kepada mereka akan dianggap sebagai halangan melaksanakan perdagangan secara saksama. Dengan TPPA, pemerintah dijangka lebih memihak kepada kepentingan korporat berbanding kesejahteraan rakyat. Yang jauh lebih membimbangkan ialah bagaimana TPPA boleh mengancam kedaulatan negara. Negara terdedah dengan kuasa TPPA yang lebih besar mengatasi peruntukan undang-undang, kuasa raja-raja dan kuasa parlimen. Negara berdaulat ialah negara yang dapat mentadbir dengan bebas tanpa rasa takut diugut oleh negara lain, apatah lagi oleh syarikat atau orang persendirian. TPPA bukanlah perjanjian perdagangan yang mahu menghormati kedaulatan anggotanya. Sebaliknya dipenuhi dengan ugutan dan kekangan. Lebih membimbangkan ialah tindakan yang bakal dikenakan ke atas negara merdeka seperti Malaysia sekiranya kita ingkar. Apakah kita benar-benar telah bersedia untuk menyertai TPPA atau kita ada pilihan lain yang lebih baik dan selamat? Apakah kita sanggup mempersia-siakan hak sebagai warga negara atau kemuliaan institusi raja berperlembagaan serta kedaulatan institusi kehakiman semata-mata kerana mahu menyertai kelab elit TPPA yang belum tentu menguntungkan? Apakah kita masih belum mahu belajar daripada sejarah silam? Apakah kita mahu menjadi seperti negara-negara membangun dan dunia ketiga yang terpaksa tunduk kepada tekanan kuasa asing? Kita perlu bertindak sekarang. Pertama, kongsikan video ini kepada seramai mungkin rakyat Malaysia. Kedua, sertai kempen petisyen secara online. Ketiga, sedarkan semua ahli keluarga dan rakan tentang TPPA melalui media sosial. Viralkan hashtag jangan jual negara dan bantah TPPA. Keempat, zahirkan dan suarakan bantahan anda kepada wakil rakyat anda melalui semua saluran termasuklah media sosial kerana ahli parlimen diberi peluang yang terakhir untuk menolak TPPA. Hadirkan diri anda di Perhimpunan Aman Rakyat Menolak TPPA yang sedang dijalankan di seluruh pelosok negara oleh pelbagai pihak. Ayo, bantah TPPA, selamatkan Malaysia dan jangan jual negara.